بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda menjawab, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang awam mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum ini kita telah surah ada berkenaan dengan makna an-nasihah. Apakah yang dimaksudkan dengan makna an-nasihah? Daripada beberapa makna yang diberikan oleh ulama, makna yang paling tepat dan paling merangkumi iaitu makna ikhlas. An-nasihah maknanya ikhlas. Agama itu adalah ikhlas, iaitu ikhlas kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang-orang Islam dan orang awam Islam. Dan sebahagian huraian an-nasihatu lillah telah kita terangkan, hamba telah terangkan baru ini sebahagian daripada huraian ataupun makna an-nasihatu lillah sebelum ini. Kemudian kita sambung lagi. Kita sambung lagi berkenaan dengan huraian ataupun makna ataupun yang dimaksudkan daripada an-nasihatu lillah, yaitu ikhlas kepada Allah. Jadi termasuk di dalam an-nasihatu lillah juga ialah menasihati orang lain supaya mentaati Allah. Dia sendiri itu sudah mentaati dah. Bukan sekadar dia sendiri, dia ajak orang lain pula. Dia menasihati orang lain pula. Rakyat pada orang lain pula supaya mentaati Allah dan mencegah orang daripada menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena cegah. Jadi sifat orang yang ada ni an-nasihatu lillah ataupun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak sih ada di kalangan manusia ni yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sih. Dia tidak suka, dia tidak redha orang derhaka kepada Allah. Dan hak dia naknya semua manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dia nak buat redha, suka orang lain buat, apa dia tak sih. Dia sendiri nak buat, jauh sekali. Jadi ini sifat yang sepatutnya ada kepada orang Islam. Orang Islam yang beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada hadis ni. Beriman kepada hadis ni. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang pedih kepada orang yang suka kekejian, suka maksiat berlaku di kalangan dia. Dia sendiri tak buat, dia suka je. Dia nak buat tak padat dah. Malu orang dia nak buat, tapi dia suka, dia nyada. Dia budak-budak pergi, suka dia. Hatu pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka tersebarnya kekejian di kalangan yuhibbuna al-fahishata, suka kekejian di kalangan orang-orang yang beriman. Berlaku perbuatan maksiat di kalangan orang-orang yang beriman, dia suka. Orang itu Allah Subhanahu wa taala kata mereka akan memperolehi azab yang pedih di dunia dari akhirat. Itu orang yang suka kepada perkara keji berlaku di kalangan mereka. Tak buat lagi tu. Kalau buat lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Sebab tu orang beriman yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena ada sifat ni. Dia nak supaya semua orang taat kepada Allah dan dia tak si ada golongan yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia tak si.
Dan lebih lagi daripada itu, orang yang ikhlas kepada Allah, ada an-nasihatu lillah ni, dia memusuhi orang yang berkeras di dalam menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu rayak atau dengar, orang bagi petunjuk, orang bagi nasihat, ada pengajaran sikit sebanyak, tapi kerah pala, tetap juga nak menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ikhlas kepada Allah, dia akan memusuhi orang tersebut. Dia tidak akan bergaul dengan orang tersebut, dia akan memusuhi. Cuma memusuhi itu boleh jadi dengan cara dia ialah pelbagai cara. Boleh jadi juga dengan cara dia tak suka sebenarnya, tapi dia buat baik dengan tujuan supaya ada peluang untuk dia tarik orang itu. Boleh jadi juga. Boleh jadi dengan cara dia tinggal, jangan dilayan, supaya apa? Menjadi pengajaran kepada dia, supaya dia tidak terus, bila mana orang tidak layan dia, orang tidak sokong dia menderhakai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan perbuatan menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, termasuk di dalam an-nasihatu lillah ialah berjihad di dalam menghadapi orang yang kufur kepada Allah. Tak ada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ni. Nak semua manusia ni dia kenal Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, dia akan lawan. Kalau ada, dia akan lawan. Mana dia berjihad di dalam menghadapi golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak jihad tu, nak lawan tu, dia ada perangkat-perangkat dia. Ada cara-cara dia, ada batas-batas dia. Bukan kata main takak pergi selalu. Ada cara-cara, ada batas-batas dia. Cumanya kalau ada peluang, ada kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lawan, dia akan berjihad. Dan tujuan berjihad itu dengan maksud yang baik, supaya manusia mengabdikan diri, supaya manusia keluar, berpindah daripada pengabdian kepada manusia, pengabdian kepada sistem yang diada-adakan oleh manusia, kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa halang, dia akan lawan. Siapa-siapa yang menghalang sistem ataupun kebaikan sistem Islam ini disebarluaskan, dia lawan. Sebab apa? Sebab dia nak semua orang boleh kebaikan daripada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak itu orang yang ada sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada hati. Dia setara, kita kata dia setara demokrasi, kita kata dulu komunis, kita kata dia komunis. Setara komunis, sebuah negara pala komunis, kita kata dia pala komunis, Rusia ke dulu. Jadi dia nak menghidupkan sistem komunis tu. Dia berasa sistem tu lah paling baik. Kalau ada siapa-siapa tak si sistem tu, dia serah lalu. Paksa buat sistem ni. Paksa. Begitu juga sistem lain, demokrasi pun. Demokrasi. Kita tengok kata ketua pala demokrasi lah ni lah. Dia kata dia tu pala demokrasi ke. Apa panggil? Bapak demokrasi lah atas dunia ni. Amerika ke? Kata Amerika lah ni. Kalau ada negara tak hidup sistem demokrasi, dia paksa, dia serah. Tak kelas pala tu, dia serah. Dia serah. Siapa setara tu? Itu setara demokrasi. Yang mana dalam dia begitu banyak kekurangan. Apatah lagi dengan sistem Islam. Jadi kalau orang yang nak menghidupkan sistem Islam, dia nak supaya orang lain dapat kebaikan daripada sistem Islam, lebih-lebih lagi patut. Setara orang nak hidup sistem demokrasi pun dia rela buat lagu tu. Orang nak hidup sistem Islam, lebih-lebih lagi kena lagu tu. Kena semangat tu lebih kuat, kena keinginan orang supaya orang lain dapat kebaikan daripada sistem Islam tu lebih tinggi lagi, keinginan semangat dia kena lebih lagi. Sebab tu orang yang ada ikhlas kepada Allah ni, dia akan berjihad. Dia bersedia untuk mengorbankan diri dia. Dia bersedia untuk nak bersungguh-sungguh di dalam menghadapi golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan cara jihad hak paling utama tu dengan senjata, ataupun jihad dengan cara-cara yang lain hak lebih rendah lagi, iaitu dengan cara penulisan ke, dengan cara rakyat ke, berdakwah ke.
Tak kira dengan apa-apa cara sekalipun. Hak dia naknya, orang yang tidak kembali kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, kembali kepada Allah dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang ada sifat ikhlas an-nasihatu lillah. Dan orang yang ikhlas kepada Allah juga dia mengakui segala nikmat Allah serta mensyukurinya. Mana mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mensyukuri nikmat Allah ni, yang pertama sekali dia bersyukur kerana dia berada di atas landasan yang ditetapkan oleh Allah. Dan dengan syukur dia tu daripada nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada dia, nikmat yang paling besar ni nikmat agama. Nikmat duduk di atas landasan yang benar. Nikmat boleh mentaati perintah Allah. Sebagai tanda bersyukur, dia meningkatkan lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan bersyukur kerana buat maksiat. Bukan. Setengah kita tengok kadang-kadang lemah juga kita. Dia tu boleh anugerah kepada kerana dia buat maksiat. Kerana dia buat maksiat. Kerana dia berlaku, kalau kita kata dalam berlaku tu peluklah, berdakaklah, bukannya laki bini. Bukannya adik-beradik. Maksiat boleh anugerah. Nyo bersyukur. Nyo alhamdulillah tu dekat 10 kali. Kita milik alhamdulillah apa? Bersyukur apa? Nyo maksiat. Sepatutnya bimbang. Ini menitiskan air mata, menangis, takut kepada Allah, bukan bersyukur. Tapi jadi balik pula dah. Jadi terbalik. Lepas tu kau kuat pula. Kau teruk pula buat maksiat. Tu tak ada mana. Tu bukan bersyukur. Orang panggil lagu tu. Wak nganyi orang panggil. Wak nganyi tu. Bersyukur ni tidak lagu lain. Bersyukur di atas nikmat Allah, bersyukur dapat mentaati Allah dan lebih meningkatkan lagi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam an-nasihatu lillah, iaitu mengutamakan kehendak Allah daripada diri sendiri. Kehendak Allah lebih utama. Ada diriwayatkan daripada Thumamah di dalam kitab Az-Zuhd, Waqi' bin Al-Jarrah, dia kata. Jadi daripada Thumamah ni, mana sahabatlah, seorang sahabat. Dia tak ada sebut dengan jelas marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawari Nabi Isa, mana pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, kata kepada Nabi Isa, apakah amalan ikhlas? Jawab Nabi Isa, yang engkau tidak suka manusia puji, itu amalan ikhlas. Tak orang puji. Kemudian ditanya lagi, Nabi Isa ditanya lagi, apakah maksud an-nushi lillah? Mana an-nasihatu lillah? Mana apa dia an-nasihatu lillah? Nabi Isa jawab, engkau mengutamakan hak Allah daripada hak manusia. Jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala duk depan, duk mula-mula sekali. Duk mula-mula sekali. Termasuklah hak diri sendiri. Mana orang yang ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan hak Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada kehendak diri sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai peringatan kepada manusia, kepada kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau ayah-ayah kamu, datuk nenek kamu, keluarga kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, harta yang kamu cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah, tempat kediaman-kediaman yang kamu senangi, kamu sukai. Benda-benda dunia belaka. Anak pinak, ayah, keluarga, nego, harta, hak tu lebih kamu sayangi, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Allah Ta'ala kata, fatarabbasu, tunggulah sehingga Allah datangkan keputusannya. Tunggu. Nanti pilihlah Allah Ta'ala nak buat lagu mana.
Nanti gila. Jadi kalau mengutamakan kehendak manusia, kehendak keduniaan itu lebih daripada Allah dan Rasul, lebih daripada berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala wi amare. Allah Subhanahu wa taala wi amare tunggu. Nanti gelih. Nanti gelih kita buat lagu mana? Nanti gelih. Maknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti didahulukan dan ia termasuk di dalam an-nasihatu lillah, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam an-nasihatu lillah juga ikhlas di dalam segala hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat hubungan, sama ada hubungan itu bersifat secara mana terus dengan Allah taala satu pihak sahaja, ataupun hubungan dengan manusia tetapi di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ikhlas belaka. Dan seterusnya iaitu menyeru, menggalakkan orang supaya beramal, supaya terima, supaya mengikuti apa yang telah disebutkan, yang disebutkan sebelum ni, supaya ajak supaya orang lain pun turut sama seperti mana turut sama menepati kehendak an-nasihatu lillah ni. Jadi nak suruh orang lain pun jadi serupa dengan dia juga. Mana ajak orang lain juga supaya turut sama sebagaimana menepati ciri-ciri an-nasihatu lillah. Jadi itu beberapa maksud, beberapa makna daripada an-nasihatu lillah, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kedua di dalam hadis ini iaitu an-nasihatu li kitabih, iaitu nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Al-Quran. An-nasihatu li kitabih iaitu makna dia ikhlas kepada kitabnya, iaitu ikhlas kepada Al-Quran. Ulama memberikan beberapa makna apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas kepada Al-Quran, ikhlas kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara dia, pertama, beriman dengan Al-Quran. Beriman bahawasanya ia adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mula-mula sekali mana terima Quran. Terima Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima ia adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beriman membenarkan, percaya bahawasanya Al-Quran tidak ada sebarang keserupaan dengan mana-mana kalam makhluk. Tak ada serupa. Tak ada keserupaan dengan kalam makhluk. Tak ada keserupaan. Patut serupa tu. Tulisan serupa dengan tulisan orang Arab tu. Sebutan serupa dengan kalau orang kecak Arab. Serupa tu. Lagu mana? Kata tidak serupa. Jadi makna tidak serupa ni tidak ada keserupaan. Asalnya tidak ada keserupaan dengan mana-mana kalam makhluk. Cuma diibaratkan, digambarkan Al-Quran, digambarkan kalam Allah as-satu sebagaimana kalam makhluk. Digambarkan di dalam bahasa Arab ni sekerana apa? Supaya manusia faham, supaya kita faham. Jadi digambarkan dalam bahasa Arab, tulisan Arab, buku Arab ni apa? Kerana kelemahan kita. Kerana kelemahan manusia. Bukan kerana kekurangan kalamullah. Bukan kerana kekurangan Al-Quran. Bukan. Itu kerana kekurangan kita. Kalau tidak, kalau Allah Subhanahu wa taala buat turun kalam dia tu dalam rupa hak asal, kalam hak tak serupa dengan mana-mana kalam makhluk, siapa dia nak faham? Tak ada seorang pun akan faham atas dunia ni. Tak ada faham. Patut kalau tak faham buat ke dia, tak ada faedah. Tak ada mana. Sedangkan kalamullah untuk difahami, untuk diambil iktibar, untuk diamalkan. Jadi nak suruh jadi lagu tu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada manusia untuk menggambarkan, untuk mengibaratkan kalamullah asal tu di dalam rupa serupa dengan kalam makhluk.
serupa dengan kalam makhluk. Tetapi hakikat dia hak sebenarnya tidak menyerupai dengan mana-mana kalam makhluk. Seterusnya an-nasihatu lillah, ikhlas kepada kitab, ikhlas kepada Al-Quran ni, makna dia beriman bahawasanya ia adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat daripada awal, daripada bermula Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman. Siapa ke akhir sekali, siapa ke sebelum kita mati, mukjizat. Ia sebagai mukjizat. Mana Quran sebagai mukjizat ni bukan sekadar pada ketika zaman Nabi hidup jah, tetapi dia sebagai mukjizat juga sehingga ke akhir zaman, sehingga ke hari akhirat. Dan makhluk sama sekali tidak mampu untuk menandingi, meniru walaupun dicabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala cabar. Allah Subhanahu wa taala cabar dalam Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu berasa ragu, kalau kamu berasa syak terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, wak mari surah serupa dengan dia. Wak mari sudah. Wak mari hak paling pendek. Inna a'tainakal kautsar. Wak mari hak paling pendek. Wak mari hak tu. Nah, wak mari. Ajaklah, panggillah penyokong kamu tu. Saksi-saksi kamu, pendukung, orang yang nak sokong kamu tu panggil. Selain daripada Allah, jikalau kamu benar. Kalau rasa boleh lawan tak, buat. Buat. Ada memang ada pun hak buat. Cuba nak tiru. Cuba nak tiru daripada zaman sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sampai ke zaman kemudian ni, ada golongan-golongan yang cuba nak meniru kalamullah, nak tiru Quran ni. Musailamah al-Kadzdzab tu, dia nak tiru. Inna a'tainakal kautsar. Dia buat inna a'tainakal jawahir. Fasalli li rabbika wahajir. Inna syani'aka wa huwal kafir. Dia buat. Dia buat ada ayat tu, ngomong ke Nabi lah kira-kira. Dia pergi ke Nabi. Dia kata, keadaan sebenarnya kafir. Makna dia tuju kepada Nabi. Dia buat ayat dia, tapi tak dari segi makna kosong, dari segi nahu pun salah. Tu. Kalau nak tiru, tak serupa dengan Quran hak asal, hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat surah kata. Nak kata ke Nabi, nak buat nyanyi ke Nabi, dia buat surah kata. Ya dhifda' binta dhifda'in, naqi ma tunaqin, anfun fil ma' wa istun fis sama'. Dia buat ke dia. Anak kata, anak dua ekor kata, anak tino dua ekor kata. Dia kata ke Nabi kita. Cuci gak, kau patut-patut cuci tu, bersihkan diri tu. Hidung duduk dalam air, bonggo duduk tunggu ala ke langit. Mana dia kata Nabi ni jenis muka tak malu, nak ngaku nak jadi Nabi. Muka dia ngaku dia Nabi juga kan? Dia ngaku dia jadi Nabi, jadi dia kena lawan hak tu. Dia buat surah dia. Quran dia, kata masing-masing lepas pada tu Aswad An-Ansi ke apa-apa, masing-masing buat. Ada surah masing-masing. Sehingga zaman kemudian ni ada juga buat Syiah buat Quran dia. Cuba nak ubah Quran hak asal. Buat surah walayah. Ya ayyuhalladzina aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladzi ba'atnahuma minkum la'allakum tahtadun. Lepas seterusnya 7 ayat. Ada Quran dia. Tapi tak boleh lawan. Baca pun tak sedap. Tak sedap baca. Tak legi. Tak legi. Zuk cita rasa tu kalau baca Quran hak semati, baca hak dia tawa hebat. Tawa hebat. Tak boleh nak lawan. Banyak cuba nak tiru Quran tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala cabar buat. Kalau rasa tak percaya ke Quran ni buat. Memang bakat buat apa tapi tak boleh. Ternyata tak boleh. Banyak hal tu. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab ulumul Quran, kita tengok dalam kitab-kitab sirah, kita akan jumpalah Quran. Mana petikan-petikan Quran, surah-surah buat sesak dulu buat. Kita akan jumpa boleh kelih. Dia buat mari dalam Al-Burhan ke Zarkashi,
Dalam itu kan tak pasti. Kita ulumul Quran boleh tengok ada. Dia buat mari. Boleh lah nak tengok tengok. Boleh bahasa. Tahu lah. Memang tahu hebat banding dengan Quran hak sebenar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat. Mukjiz ni makna dia yang melemahkan sehingga lawan tak boleh nak lawan. Itu nama mukjizat. Mukjizat ni sesuatu yang melemahkan orang lain sehingga orang tak boleh nak lawan dia. Itu nama mukjizat. Jadi itu sifat Al-Quran. Jadi sifat Quran ni dia melemahkan lawan, melemahkan musuh sehingga musuh tak boleh nak lawan. Mula-mula sekali ketika mana Al-Quran diturunkan di kalangan orang-orang Arab, orang pada ketika tu, zaman Arab mukhadramin dia panggil. Zaman tu syair di peringkat kemuncak. Syair Arab. Hebat masa tu. Imru'ul Qais dah ramai lagi. Tu hebat masa tu. Kemuncak. Sehingga syair pada ketika tu menjadi bukti, menjadi dalil kepada kaedah bahasa Arab. Siapakah hari ini? Jadi kalau nak tahu di antara dalil ataupun bukti kita nak royak. Ni penggunaan dari segi nahwunya penggunaan lagu ni betul. Bukti dia mana? Bukti dia ni syair ni. Syair orang zaman itu. Zaman kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika tu dia ada 7 syair. As-sab'ul mu'allaqat dia panggil. 7 syair yang digantungkan di kelambu Kaabah. Jadi kata hak mana sama 7 syair tu di kelambu Kaabah. Mari hak ni sedap lagi, jatuh turun naik hak lain pula. Dia tanding, badi sedap. Saya penyair Arab pada ketika tu. Badi sedap. Mari dia syair sedap pula, sedap lagi dia rekod. Turun hak orang lain. Hak naik hak sedap tu. Lagu tu keadaan. Pada ketika tu syair di peringkat kemuncak pada ketika tu sedap. Mengetahui bahasa dengan rentuk cukup sedap pada ketika tu. Bila mari Quran pakak golek pada laku. Teruk nak lawan. Dari segi bahasa bagus tu. Itu dari segi bahasa. Di antara dia apa dia tak boleh nak lawan sebab syair sifat dia kena ikut rentak dia tu, wazan dia ada bahar dia. Tapi bahar ni namanya orang buat kemudian dah buat. Dia ada bahar rajaz, bahar tawil, bahar basit, bahar munsarif, dia banyak lagi bahar. Rentak tu dia ada tu. Ada tu. Lepas tu dia ada rentak dia lah, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun. Dia ada tu wazan dia tu. Jadi syair nak baca syair dia kena ikut wazan tu. Kena ikut rentak tu. Kalau tak kena rentak sebutir je. Tak sedap selalu. Tak jadi selalu. Dia kena ikut tu. Setiap suara tu. Kalau di atas kita kata bahar rajas kita kata. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Patuh asal. Dia kena belakang tu. Saja bagi tak kena. Tak sedap selalu. Orang tahu dalam tu siapa? Tak sedap. Berapa ni? Kerok tu. Ngarut tu. Tak sedap. Tu cek. Lepas pada tu dia ada qafiyah, ilmu qafiyah, hujung. Setiap hujung syair tu dia kena serupa. Sebab kita patung saja kan. Hujung tu dia kena serupa. Rentak tu dia kena ada rentak dia. Kena ikut disiplin rentak dia tu. Patut hujung dia tu kena serupa. Itu sifat syair. Kalau hujung tak serupa, tak sedap. Tu. Hujung tak serupa, tak sedap. Mari ikut tak ada rentak. Tak ada rentak khusus. Mari ikut tak ada kena mesti serupa. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Tak ada. Tak ada Quran. Tak ada rentak yang khusus. Tak ada qafiyah yang khusus. Walaupun dalam kebanyakan surahnya biasanya kalau akhir dia nun belaka biasanya. Kalau akhir mim belaka. Kalau akhir alif belaka biasanya begitu. Tapi ada juga surah capu-capu. Ada surah seperti surah Maryam kita kata capu-capu. Ada akhir ta marbutah, ada akhir dia nun, ada akhir dia mim capu-capu. Surah Ar-Rahman capu-capu, surah An-Najm capu-capu. Dari segi qafiyah dia tu. Quran mari tak ikut rentak.
Tak ikut rentak khusus. Hujung dia tak serupa. Sedap juga. Golek kepala popok dia. Kita ni, popok syair ni, penyair ni. Kita nak suruh sedap. Kena rentak tu menepati wazan dia tu, menepati timbangan dia. Kopiah hujung dia tu kena serupa. Kita nak suruh sedap. Mari dia tak ikut rentak dia ditetapkan. Hujung tak serupa, sedap juga. Allah, tak boleh nak lawan kita pada akak tangan. Akak tangan selendar apa dia. Pok-pok penyair Arab hebat-hebat pada ketika tu akak tangan. Oh, tak boleh lawan pada. Video. Sedap bahasa dia lah. Sedap bahasa dia lagi. Neng apa dia. Oi, bergapo lah Muhammad bawa ni. Gapo dah Muhammad bawa ni, tak boleh lawan kita. Selendar. Gebah di situ. Gebah dari segi bahasa. Lepas tu bahasa dia sedap tu kalau orang ahli ilmu, ahli sastra ni dia reti. Dia reti. Ada satu cerita. Maulana Abul Hasan An-Nadi, ulama India. Dia jumpa dengan seorang orientalis depan Kaabah. Orang kafir tu orientalis. Di Mekah juga Di Mekah tak tahulah nak cari ke dia Mekah. Jumpa depan Kaabah. Kawan tu kenal Abul Hasan An-Nadi. Dia pun tanya, cuma baca ayat Quran hak sedap. Dia pun baca. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Orientalis tu pun tepuk Allah sedapnya. Kacik bebe dia. Sedap dia kata. Tapi kita tak berasa lah. Kita tidak ahli dia. Dok nak rayaknya orang yang mendalami tu. Orang kafir pun reti. Orang kafir. Abul Hasan An-Nadi memang dia ahli sastra Islam. Banyak buku-buku sastra, buku-buku cerita dia kisah Nabiyin pun bahasa sastra, bahasa sedap. Walaupun dia tu orang India. Kecek tak berapa sedap dia, tapi kalau menulis sedap. Jadi dia reti lah kok mana ayat Quran dia dari segi bahasa dia dalam, dari segi bahasa dia tinggi dia reti. Orientalis tu pun dia kaji bahasa Arab. Dia kaji bahasa Quran. Bila mana Abu Hasan baca ayat tu tepuk paha dia. Kaji bibir dia sedap. Cuma kita nak berasa tu kena itu lagi lah. Dari segi bahasa, dari segi bahasa Arab. Nak rayaknya Quran ni dari segi bahasa apa orang tak boleh lawan. Orang tak boleh lawan. Itu dari segi bahasa. Patut dari segi sirah tu dari segi makna yang mendalam tu tak usah tanya lah tu. Makna dia begitu mendalam perkataan dia tu, orang berahah, orang hurau, orang tafsir sampai ke hari ni tak sudah. Tafsir dalam bab apa boleh berlaku. Sehingga seorang ulama dia tafsir Quran seperti itu dari segi revolusi. Boleh. Itu Quran itu dari segi kedalaman makna. Dari segi cerita hak termuat dalam Quran. Kalau cerita hak biasa, kita kata cerita hak biasa ni. Kalau dia ulang cerita tu ulang kan. Orang tahu tak saya baca. Bab pertama ada dah cerita tu. Masuk bab keempat ada pula cerita tu. Ni nak cari fetish ni duk main ulang cerita dulu. Di bab 7, bab 10 ada pula cerita ni. Buku ni betul dalam tu siapa? Kalau buku cerita. Tapi tu ulang cerita dulu. Sedap semacam. Tu Quran boleh. Cerita Nabi-Nabi tu boleh. Kita Nabi Syuaib pun juzuk 8 ada. Mari juzuk 16 ada pula. Di juzuk 19 ada pula. Hak tulah je. Cerita Nabi Nuh. Siapa ada surah khusus. Surah Nuh. Padahal sebelum tu bukan tak ada cerita Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia. Ada. Juzuk 20 ada. Juzuk sebelum tu ada cerita Nabi Nuh. Ada. Ada semacam banyak. Cerita Bani Israel banyak. Panjang lebar ada surah Baqarah. Mari surah lain ada pula. Dah ulang cerita dulu. Tapi tak jemu orang baca. Kalau kita nak kata, kita mengenai tak faham. Orang Arab baca tu tak jemu pun. Sedap pun dulu. Tidak kata dia siapa hati tu. Cerita ni lalu dah ni lepas dah cerita ni. Malah baca hak lain pula. Lakah dah. Baca straight. Tak jemu baca walaupun cerita yang sama. Tu hebat Quran tu.
Cerita lain mana ada? Oh, cerita lain kalau buat lagu tu tak ada orang kelih, tak ada orang baca, tak laku kalau buat lagu tu tak. Tu setara TV dak oleh cerita tolak. Hari cuma cerita tolak. Dak oleh. Tapi Quran tu. Itu sifat Quran, mukjizat. Tu orang panggil mukjizat. Lepas tu dari segi orang jaga dia. Saja Quran, sekara je hak orang jaga Quran. Tak ada siapa atas dunia ni sebuah kitab suci yang mana umat dia, penganut dia minat, suka nak hafal. Tak ada siapa. Kitab suci dalam agama lain je, kalau dia boleh dia buat mari sore je hak apa kitab suci dalam agama dia. Kalau boleh sore je atau sore je. Tak ada. Tapi tak ada orang desok, tak ada orang bayar gaji, tak ada orang janji-janji lumayan kau tak ada. Tapi semangat nak ngapa tak ada. Hak tua-tua pun nak ngapa lagi. Hak tua mari tanya lagu mana kita cara nak ngapa tu. Tak ada siapa-siapa upuh pun. Tak ada siapa-siapa suruh pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tanam dalam jiwa tu cinta kepada Quran, nak ngapa Quran. Hak tu so berpadan. Lemah orang-orang kafir, tak boleh nak mikir orang kafir. Betapa hebatnya Quran. Itulah kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat sehingga ke akhir zaman. Sehingga ke akhir zaman. Jadi termasuk di dalam an-nasihatul kitabih ini, iaitu ikhlas kepada kitab Allah, kepada Quran ini, iaitu beri media sebagai mukjizat. Mana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, dan mukjizat itu sehingga ke akhir zaman. Kemudian termasuk di dalam an-nasihatul kitabih, iaitu memuliakan Al-Quran. Baca dengan baik, baca dengan beradab, khusyuk, sehingga mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni muliakan Quran. Baca molek, baca sungguh. Baca sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang beriman. Bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu termasuk di dalam an-nasihatul lillah. Baca tu dengan sepenuh hati. Sehingga boleh meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas kepada Al-Quran juga, iaitu memahami segala ilmu yang ada dalam dia. Faham. Cuba untuk memahami. Setakat hak boleh. Tak boleh, tak ada arah, tak ada nak ngaji, baca terjemah. Mana kalau baca Quran tu tidak baca hak Arab saja, beli hak ada terjemah. Baca tengok terjemah. Moga kita kata kalau patching dok ada peluang nak baca Quran tu banyak, luah. Cari hak ada terjemah. Cari hak ada terjemah. Mana baca, kalau ada hak tafsir sikit-sikit bahasa Inggeris ke, ada tafsir hak bahasa Inggeris ke, beli. Dia baca, tengok sikit tafsir. Mana cuba untuk memahami ilmu yang terdapat di dalamnya. Cuba untuk memahami hukum-hukum, perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ikhlas kepada Al-Quran juga, iaitu mengambil pengajaran dari peringatan-peringatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut sebagai peringatan daripada kisah Nabi-Nabi dulu. Kisah orang-orang yang berjaya, kisah orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ambil peringatan. Tidak baca saja. Jadi setelah kita baca, dah ada peluang, ada masa banyak baca, tengok terjemah, tengok tafsir. Kita kata kalau tak boleh harap lah. Kalau boleh harap lagi molek. Kalau tak boleh tak baca bahasa Inggeris ke, kita kata bahasa Melayu ke, tafsir-tafsir yang muktabar, ada terjemah bahasa-bahasa tu, baca, tengok, ambil pengajaran. Jadi sebab hak ni pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi dahulu ni, kisah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang diazab ni, hak ni Allah Subhanahu Wa Taala ulang beberapa kali. Sebab tu Allah Taala ulang banyak kali cerita Nabi-Nabi ni. Dia tidak cuma baca, tidak cuma. Sebab apa? Supaya kita mengambil peringatan. Sebab tu dia dalam Quran, di dalam Al-Quran, ulama tafsir, ulama ulumul Quran, dia membahagikan ilmu dalam Quran ni kepada 5 bahagian. 5 jenis. Yang pertama dia panggil ilmu ahkam. Ilmu berkenaan dengan hukum hakam, hukum-hukum. Yang kedua dia panggil ilmu mukhasamah, ilmu
berkenaan dengan perbalahan, berkenaan dengan debat. Lagu mana cara Allah Ta'ala jawab? Orang kafir kata lagu ni, Allah Ta'ala jawab lagu ni. Lagu mana cara jawab? Ilmu debat dalam Quran. Jadi dua ilmu ni Allah Ta'ala tak ulang banyak kali. Dia sekali dah. Ilmu hukum sekali dah. Dia rayak sekali pada, lepas tu dia tak rayak dah. Tak rayak dah. Ilmu hak ni pun dia tak rayak juga sekali dah. Sekali. Nak tunjuk cara. Tunjuk cara. Tapi tiga ilmu lagi Allah Ta'ala ulang banyak kali dalam Quran. Iaitu dia panggil ilmu tadhkir bi ayyamillah, ilmu tadhkir bi ala'illah, ilmu tadhkir bil maut wa ma ba'dahu. Iaitu ilmu mengingatkan kepada manusia tentang sejarah-sejarah hari-hari Allah. Iaitu sejarah-sejarah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Ilmu hak. Mana ilmu berkenaan dengan kisah nabi-nabi dahulu. Waktu Allah Subhanahu wa taala ulang beberapa kali dalam Quran. Ulang nabi patu pengikut dia hak berjaya mendapat pelepasan, hak tidak taat, hak taat mendapat pelepasan, mendapat kejayaan, hak tidak taat diazab. Dia diturun bala atas dunia. Begitu juga ilmu tadhkir bi ala illa, ilmu mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah. Nak suruh kita ingat, kena ulang banyak kali. Barulah ingat. Kalau tidak tak ingat, ulang banyak kali juga. Patut ilmu mengingatkan berkenaan dengan kematian dan perkara, peristiwa selepas daripada kematian. Hak tu pun Allah Subhanahu wa taala ulang banyak kali dalam Quran. Sebab jenis-jenis peringatan ni kalau tidak ulang banyak kali tak ingat. Tapi kita tu baca semua ulang banyak kali pun tak ingat juga. Tak tahu. Allah Ta'ala dia ada ulang-ulang dalam Quran. Ilmu-ilmu tu nak suruh kita ingat. Tiba-tiba kita tu baca semua tak ingat. Tak kena. Jadi sepatutnya mana kita kena ingat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ulang semua nak suruh kita ambil pengajaran. Jangan baca saja. Jangan buat sedap halua telinga aja cerita nabi-nabi dulu. Patinya tambah pula. Tambah benda tak ada kena mengenanya, tambah pula asal gagal, asal gelugu, kapun habisnya tambah. Bendanya tak ada kena mengena. Kita tak tahu mana-mananya tambah pula. Bukan hak tu hak naknya daripada kisah nabi-nabi ni. Hak naknya pengajaran. Hak naknya pengajaran. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia ulang hak tolong. Kita hak tolong je dia ulangnya. Nak suruh kita ambil pengajaran. Jadi orang yang ada ikhlas kepada Al-Quran, ikhlas kepada kitab, an-nasihatu li kitabih, dia baca cerita nabi-nabi dulu, dia renung cerita nabi-nabi dulu dan dia ambil peringatan. Dia tengok orang yang berjaya, orang yang mendapat kelepasan daripada azab, orang yang mendapat kelepasan daripada bala, orang hak lagu mana? Orang yang taat kepada nabi. Ikut segala hak nabi buat. Suruh pegang betul-betul kepada sunnah nabi itu. Pegang betul-betul. Tak lari sikit pun daripada kehendak nabi, daripada sunnah nabi. Tapi orang hak gagal, orang hak diazab, orang hak kena bala daripada sekalian nabi-nabi, daripada pengikut nabi-nabi itu, orang hak lagu mana? Orang yang engkar kepada nabi. Orang yang banyak soal, orang yang menambah menakut-tambah ajaran nabi, orang yang tidak berada di atas sunnahnya, buat perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh nabi. Orang hak jenis lagu tu ambil peringatan, ambil pengajaran, bukan baca saja. Jadi mana orang yang ikhlas kepada kitab, ini salah satu daripada ciri dia. Berfikir dan merenung ayat-ayat yang menyebutkan nikmat Allah yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ulang banyak kali dalam Quran. Di dalam surah Ar-Rahman tu berapa kali Allah Subhanahu wa taala ulang tanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Berapa kali? Nah, Allah Taala tanya, nikmat mana hak kamu nak dustakan manusia dan jin? Mana nikmat tu yang kamu? Hak mana kak? Tanya beberapa kali. Mana ayat berkenaan dengan nikmat Allah Taala ni? Allah Taala ulang banyak kali. Dia termasuk di dalam ilmu tadhkir bi ala'illah yang diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia mengambil peringatan daripada ayat-ayat tersebut. Tidak baca, sedap baca dia. Lepas tu duk bayar, bidadari sama, duk bayar cenderung dengan gitu. Tidak, ambil peringatan. Lepas tu lagu mana kita nak bersyukur terhadap nikmat tu? Lagu tu. Dan juga mengambil peringatan daripada ayat yang menyebutkan tentang kematian dan yang akan dialami selepas daripada itu. Ini ilmu tadhkir bil maut wa ma ba'dahu. Ini pun Allah Subhanahu wa taala ulang banyak-banyak kali dalam Quran. Ulang.
supaya kita ambil peringatan. Jangan baca saja. Jangan baca saja. Mana orang yang ikhlas kepada Al-Quran, sifatnya dia tidak baca saja-saja itu. Tapi dia ambil peringatan daripada ayat-ayat yang sepatutnya dia ambil peringatan. Seterusnya mengambil panduan daripada ayat yang menunjukkan bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi dan menjawab golongan yang sesat. Ini orang yang ikhlas kepada Al-Quran. Cuma orang ni kata, nak boleh setara ni. Yalah. Boleh sikit-sikit tak apa dah. Boleh sikit-sikit, boleh tahu apa. Apakah yang dikehendaki daripada orang yang nak jadi Quran itu sebagai panduan? Orang yang betul-betul nak jadi Quran itu sebagai panduan. Gapo hak perlu dia tahu? Seperti itu. Orang yang ada ikhlas kepada kitab Allah, mana dia tengok panduan. Lagu mana cara Allah Subhanahu Wa Taala dia jawab pokok sesat. Lagu mana? Cara dia jawab tu dia beri tu. Ilmul mukhasamah ataupun termasuk di dalam ayat at-tahaddi, ayat cabar ataupun ayat lawan balik. Lagu mana cara? Allah Ta'ala dia jawab bila mana orang Yahudi, orang Nasrani dia kata kita ni kalau mati, kalau masuk neraka pun 3-4 hari je. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Apa Yahudi Nasrani kata api neraka tidak akan sentuh kita kecuali 2-3 hari je. Kalau kita ni kalau masuk neraka pun 3 hari dah kita ni. Waktu tu Islam lah. Waktu tu kalau nak masuk neraka lama. Dia kata lan yadkhulal jannata wa qalu lan yadkhulal wa qalatil yahud lan wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka kata orang Yahudi, orang Nasrani kata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasara. Tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga kecuali Yahudi ataupun Nasara. Mana orang Yahudi kata hak masuk syurga kita je. Orang Nasara kata hak masuk syurga kita. Allah Ta'ala apa kata ke dia? Kalau lagu tu tak, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Bercita-citalah untuk mati. Mati cepatlah, dah boleh masuk syurga kan? Tunggu ke dia lagi. Dah demo mati, boleh masuk syurga kan? Mati cepat. Kira lah nak mati cepat. Lagu-lagu mana apa-apa demo. Kalau betul kak. Kalau demo berasa betul di atas dakwah demo kak, cepat-cepat mati. Wih lagu tu. Jawab tu lagu tu, cara jawab. Cara jawab tu jawapan yang membungkam, jawapan yang menyebabkan lawan itu tertutup mulut, tak boleh nak awak, tak boleh nak jawab. Itu ayat di dalam ilmu mukhasamah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ambil panduan dalam kita nak menghadapi musuh lagu mana, nak menghadapi orang-orang golongan-golongan yang sesat, ambil panduan daripada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kemudian banyak lagi lah huraian ataupun makna, maksud daripada an-nasihatul kitab dan maksud